Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Muddatu al-haidhi qillatan wa kasratan wa ghaliban. Tempoh haid itu yang minimum, paling sedikit, paling banyak, dan kebiasaan. Wa qala al-haidhu wa aqallul haidhi, minimum paling sedikit haid itu dari segi masanya ialah yaumun wa lailatun, satu hari dan satu malam, 24 jam. Ai miqdara yaumin wa lailatin, iaitulah kadar satu hari dan satu malam. Bukan berartinya kena mesti satu hari, satu malam, kan? Kadar je. Maksudnya 24 jam lah. Tak kira lah macam daripada pukul berapa, pukul berapa. Yang pentingnya dia berhenti tu tempohnya 24 jam. Wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan, iaitu dah 24 jam falakiyah, 24 jam jam matahari, jam peredaran matahari, jam peredaran matahari, falakiyah, falak, kiraan falak, jam sekarang lah. Sebab kadang-kadang tu ada penggunaan jam yang jenis macam-macam. Ini kiraan matahari, peredaran matahari. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, dan paling banyak sekali tu 15 hari, bilayaliha, dengan malamnya sekali. 15 hari dengan malamnya sekali. Wa illam yatatasilu adima, sekalipun darahnya tu tidak bersambung-sambung, iaitu terputus-putus, kejap keluar haid, kejap tak keluar, berhenti, keluar berhenti, tempohnya 15 hari. Wal muradu 15 lailatan, yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan 15 malam. Wa illam yattasil, wal muradu 15 lailah, yang dimaksudkan dekat situ ialah 15 malam. Wa illam yattasil damul yaum al-awwal bilailatihi, sekalipun tidak bersambung darah pada siang harinya tu, darah pada hari pertama tu dengan waktu malamnya. Artinya darah waktu siang tak bersambung dengan waktu malam. Kalau ikut peredaran hari dalam Islam tu, dia malam dulu, lepas tu baru siang. Jadi 15 khamsata asyara yauman tu maksudnya ialah khamsata asyara lailah, 15 malam. Sebab malam, hari dalam Islam tu dikira daripada malam dulu baru bawa ke siang. Masuk maghrib, masuk hari baru. Okey. Ka'an ra'at ad-dama awwala naharin lil istiqra', iaitulah seperti kalau dia melihat darah pada awal siang, berdasarkan kepada dia punya kajian dan penelitian pada diri sendiri, maka dia tengok, awal siang darah ni keluar, maknanya dia tahu lah. Sebab dia memang dia teliti, kan, dia meneliti bila darah tu keluar, bila darah tu berhenti, kan. Habis tempohnya berapa tadi? 15 hari. Maksudnya, kalau menurut fikiran Islam, maksudnya 15 malam lah. Bukan berarti siang aja. Dia bila sebut malam, berarti dengan siang sekali. Wa amma
Wa amma khabaru aqallu al-haidi salasata ayyam wa aktsaruhu 'asharata ayyam fa dhaif. Adapun hadis yang memberitakan tentang haid yang paling minimum 3 hari dan paling maksimum 10 hari itu, hadis itu dhaif. Riwayat itu dhaif kama fil majmu' seperti yang disebut dalam kitab majmu'. Riwayat hadis itu dhaif. Wa ghalibuhu dan kebiasaannya ay haid. Kebiasaan haid itu situn atau sab'un, 6 atau 7 hari. Wa baqi syahrat dan baki bulan itu ghalibut tuhri. Itu suci belaka. Suci belaka. Maknanya dalam satu bulan tu 6 atau 7 hari sahaja yang haid, selepas tu semuanya suci. Di khabari Abu Daud ghairihi, berdasar kepada hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Hamnata binti Jahshi binti Jahshin radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda kepada Nabi bersabda kepada Hamnah binti Jahshin, saudara perempuan kepada Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anhuma, kan. Nabi kata, tahidi fi ilmillahi sittata aw sab'ata ayamin kama tahidu an-nisa'u wa yatuhurna miqata haidihinna wa tuhrihinna. Tahidi, tetaplah engkau haid menurut apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kamu selama 6 ataupun 7 hari. Sebabnya Hamnah ni dia ada masalah, istihadahnya berpanjangan, malah banyak pula tu. Mula-mula Nabi suruh tutuplah pakai kulit-kulit pokok tu. Nabi kata dia kata tak boleh, banyak pakai kain pun tak boleh sebab banyak, kan. Jadi dia bertanya Nabi bagaimanalah keadaan dia nak berpuasa dan untuk solat. Jadi Nabi kata, peganglah kepada apa yang Allah Ta'ala bagi tahu bahawa haid tu 6 atau 7 hari, seperti mana tahidu an-nisa, orang perempuan lain lah, seperti mana orang perempuan lain, itu iaitulah kebiasaan orang lain 6-7 hari begitu. Wa yatahharna miqata, dan dia suci dalam tempohnya haidihinna, miqata haidihinna, dan mereka perempuan-perempuan tu suci sehingga kepada miqat, tempoh waktu haid dan suci mereka itu. Jadi wa yathurna miqati haidihinna wa tuhrihin, dan mereka suci, perempuan-perempuan tu suci sepanjang tempoh antara haid dan suci. Jadi haid tu katalah 6 hari atau 7 hari. Kemudian habis tu dia suci, lepas tu datang haid balik. Jadi sepanjang dia selepas haid tu dengan haid sekali lagi tu, itu dia suci kan. Suci lah. Ya tahurna, suci lah dia. Ai iltazimi al-haidha, peganglah kepada tempoh haid, wa ahkamahu, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid itu, fima a'lamaki Allahu, fima
a'lamakillah, pada apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan pada tempoh dan hukum berkaitan dengan haid itu. Okey. Jadi iltazimi al-haidha wa ahkamahu fima a'lamakallahu min adati nisa. Seperti mana kebiasaan perempuan-perempuan yang lain, min sittatin aw sab'atin, daripada bilangan hari yang 6 ataupun 7 hari. Jadi itulah yang Allah Ta'ala telah bagi tahu tentang tempoh haid, dan padanya ada kena berpegang kepada hukum-hukum haid. Tak boleh solat, puasa, pegang Quran, baca Quran pun tak boleh, iktikaf tak boleh, jima tak boleh, dan apa-apalah larangan semasa haid. Jadi pegang. Wal muradu ghalibuhunna listihalati. Wal murad, yang dimaksudkan di situ ialah ghalibuhunna, kebanyakan perempuan itu, kebiasaan perempuan itu macam itulah, 6 hingga 7 hari itu, listihalati ittifaq al-kulli, sebab mustahil lah semuanya mesti sama kan. Ittifaq ni semua mesti sama, adatan menurut kebiasaan. Aqallun nifasi wa aktsaruhu wa aktsarihi wa ghalibihi, tempoh minimum, paling sedikit untuk nifas, dan paling banyak, paling maksimum, dan kebiasaan nifas. Wa aqallu damin nifasi lahzatan, dan paling sedikit darah nifas itu, kalau dia nak keluar darah lah, paling sedikit ialah 1 saat. Ai daf'atan, iaitu sekali keluar 1 titik kita. Itu je lah. Itu paling minimum maknanya asal ada keluar. Itu asal keluar je, selepas beranak, selepas kosong rahim, ada setitik darah. Itu nifas itu. Wa ibaratul minhaj, dan dalam kitab Minhaj dia menyebut, mendatangkan ibarah dengan kalimah lahzah, satu saat lah. Wa huwa, maksudnya zamanul majjah, iaitulah zaman yang sangat pendek. Majjah sekali gitu je, paling sangat pendek. Wa aktsaruhu situna yauman, dan paling panjang ialah 60 hari, bilayaliha, berserta dengan malam. Maksudnya malam dulu baru siang kan. Jadi akhir harinya ialah, hari yang ke-60 nya ialah maghrib. Akhir hari yang ke-60 ialah masuk maghrib. Maka masuk maghrib tu masuklah hari yang ke-61. Macam itulah maksudnya. Wa ghalibuhu arba'una yauman bilayaliha, dan kebiasaannya 40 hari berserta dengan malamnya. Iaitulah mula masuk maghrib, masuklah hari ke-40 sampai masuk maghrib besok, baru masuk 41, hari 41. I'tibaran bil wujudi fil jami' kama marra fil haid, dengan mengambil kira apa yang wujud, apa yang ada pada umum pada kebanyakan orang perempuan, seperti mana halnya pada haid dulu kan. Untuk kebiasaan perempuan dulu dah kita bincangkan. Sama lah macam nifas ni kebiasaannya 40 hari. Wa amma khabaru Abi Dawud an Ummi Salamah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ummu Salamah, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman, adalah orang-orang perempuan yang nifas itu akan bertahan dengan nifasnya itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
selama 40 hari. Fala dilalata fihi ala nafi ziyadah. Dan dalam hadis tu tidak ada dalil tentang menafikan ada tambahan. Walaupun hadis tu sebut 40 hari, tapi tidak ada penafian kalau lebih 40 hari. Bagaimana 50, 60, tak ada kan. Sedangkan darah masih keluar. Sebab itulah mazhab Syafi'i dia menetapkan kalau darah masih keluar juga selepas 40 tu, maka dikira sampai maksimum 60. Au mahmulun alal ghalib, ataupun hadis ni dia membawa maksud kebiasaan saja. Tapi kalau ada orang masih keluar lagi darah selepas 40 hari, maka itu sebabnya ulama' dia memutuskan maksimum kalau keluar juga sampai 60 je. Lepas tu dah istiadah lah. Aqallu tuhri baina al-haidataini, tempoh suci antara dua haid. Wa aqallu zamani tuhri al-fasil baina al-haidataini 15 yauman. Dan paling minimum tempoh waktu suci yang memisahkan antara dua haid itu ialah selama 15 hari. Di anna syahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin, kerana dalam satu bulan itu kebiasaannya tidak terlepas daripada kedatangan haid dan suci. Datang suci setiap bulan. Sebab tu dalam bahasa Melayu orang kata datang bulan, sebab dia rutin. Wa idza kana aksara al-haidi 15 yauman lazima ayyakuna aqalla tuhri kadzalika. Dan apabila tempoh maksimum bagi haid itu ialah 15 hari, maka mestilah tempoh minimum suci pun macam tu juga, 15 hari juga. Kata satu bulan tu 30 hari, jadi dah 15 hari haid, bakinya 15 hari. Sebab itulah minimum bagi suci 15 hari. Sebab baki bulan tu, kalau maksimum haid tu 15 hari, hanya suci 15 hari je. Tapi kalau haid tu kurang 15 hari, maka sucinya lebih panjang. Sebab itulah minimum suci 15 hari, maksimum haid 15 hari. Kan, dia maksimum minimum, dia berlawan lah. Maksimum lawannya minimum. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada had tentang tempoh paling panjang bagi suci. Ai at-tuhru bil ijma', menurut ijma' ulama, tempoh paling panjang untuk suci tu tak ada tempoh, tak ada had. Sampai kadang-kadang tak ada haid pun ada. Contoh anak Nabi SAW, Sayyidah Fatimah, tidak ada haid. Tapi dia mampu untuk beranak. Faqad la tahidu al-mar'ah fi umriha illa marrah wa qad la tahidu aslan. Ada yang tidak datang haid bagi seorang perempuan tu seumur hidup dia, melainkan hanya sekali aja. Kadang-kadang dan ada juga yang dan kadang-kadang ada juga langsung tak ada haid langsung. Itu dah Sayyidah Fatimah. Jadi orang ni kalau dia sekali je seumur hidup haid, selebih tu semua suci. Kalau tak ada haid langsung, semua suci. Hidupnya tu tak ada haid, suci semua. As-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'atu, umur yang perempuan itu kedatangan haid, umur datang haid. Wa aqallu zamanin aisin, dan paling cepat waktu atau iaitulah umur tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, datangnya haid bagi seorang perempuan itu ialah umurnya 9 tahun qamariyah, iaitulah tahun ikut kiraan
bulan, iaitulah kiraan hijri, bulan Islam lah. Kama fi al-Muharrar, seperti dalam kitab Muharrar menyebut begitu, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Muharrar. Walau bil biladil baridati lil wujud, walaupun dia berada di negeri yang sejuk, Eskimo contoh, lil wujud. Walau bil biladil baridati lil wujud, sekalipun dia tu di negeri sejuk, dia tetap wujud, dia ada juga kan. Hal itu tetap ada lah. Lianna ma warada fi syara' wala dhabitun lahu syar'iyyun wala lughawiyyun yatba'u fihi al-wujud. Sebab apa saja yang datang dalam syarak tu, tapi tidak ada dia punya dhabit, tidak ada garis panduan dia, tapi ada dalam syarak, tapi tak ada dia punya garis panduan dia. Dari segi syarak tak ada, dari segi bahasa pun tak ada. Yatba'u fihi al-wujud, dia tetap wujud juga, walaupun tak ada dia punya garis panduan kan. Kal qabdi wal hirs, contohnya macam pegang dan jaga kan. Jadi tetap ada, cumanya tak ada diterangkan pendetilan begitu. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, kalau di sini kata radallahu anhu, a'jala man sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tihamah, nisa'u tihamata, yang paling cepat sekali lah yang aku pernah dengar perempuan itu haid ialah perempuan tihamah. Tihamah ni barat daya Arab Saudi sekarang lah kan. Kalau sebelah Iraq tu itu namanya Najad. Kalau sebelah utara tu Tamim. Sebelah selatan tu Yaman. Sebelah barat itu Tihamah. Jadi Nabi kita daripada Tihamah lah, golongan Tihamah. Yahidna litis'in sinin, mereka itu datang haid pada umurnya 9 tahun, ay takriban, iaitulah secara lebih kurang. Jadi 9 tahun ni 9 tahun Hijri ya kan. Kalau tukar kepada Masihi, dia akan jadi 8 tahun 9 bulan, lebih kurang begitu lah, lebih kurang takriban lah, lebih kurang. Wala tahdidan, bukan tepat, dia lebih kurang gitu, 8 tahun 9 bulan Masihi. La tahdidan, tidak tepat fa yatasamahu qabla tamamiha bima la yas'u haidan wa tuhran duna ma yas'uhuma. Baik, fa yatasamahu qabla tamamiha bima la yas'u haidan wa tuhran, maka lebih kurang kiranya tu sebelum dia sampai umur tu tadi tu, pada kadar tempoh haid dan suci. Berapa tempoh dia? 30 hari ya. Jadi lebih kurangnya dikira pada tempoh 30 hari itulah. Sebab dia ambil kira tempoh haid 15, tempoh suci 15, 30. Duna ma yasi'uhuma, berbanding dengan tempoh yang tadi la yasi', dia ambil kira tu lebih kurang pada yang tak sampai 30 hari dengan 30 hari, gitu. Jadi dia punya julat dia tu 30 hari ya. Kalau 9 tahun tu, genap 9 tahun, dah mula tengok lah. Tengok sebulan ke depan, sebulan ke belakang tak ada apa-apa lah. Sebulan ke depan sebulan ke depan, tu dah mula kira bila dia datang haidnya bila kan. Datang aja dah haid atau keluar saja darah, itu haid lah. Kita kalau umur dia 9 bulan Hijri ataupun Qamari, bulan Islam. Tapi kalau
convert kepada bulan Masihi, masalah. Sebab kita tak tahu 9 bulan tu tepat-tepatnya dekat mana kan. Kita tak tahu. Jadi nak kira selisihnya 13 hari ke atau 11 hari. Kecuali kita, kalau setiap bulan tu kita kira, baru kita tahu, oh selisihnya satu bulan tu lebih kurang 12 hari. Jadi nak jalan selamatnya, kalau kiraan bulan Masihi tu dia 8 bulan, 8 tahun 9 bulan 1 minggu, macam itulah. 1 minggu, lebih kurang gitu lah. Jadi selepas daripada tu kena tengoklah keluar darah macam mana. Tapi kalau kiraan Masihi tetap masalah juga, sebab kita tak tahu tepatnya macam mana kan. Walau ra'at ad-dama, kalau dia melihat darah, ayaman ba'daha qabla zaman al-imkan, darah tu keluar, sebahagian darah tu keluar sebelum zaman imkanul haid, berlakunya haid. Contohnya 9 tahun Qamari ataupun hijrah lah. Seminggu sebelum tu dah keluar darah, itu bukan haid lah kan. Wa ba'daha fihi, kemudian darah tu keluar sampai dia 9 tahun kan, keluar lagi darah tu. Jadi ba'daha, sebahagian dia darah tu keluar semasa dia dah sampai umur 9 tahun. Fa ja'ala athani haidan, maka bahagian yang kedua tu dikira haid. Dia umur dia 9 tahun keluar darah, maka itu dah mula darah haid lah. Maknanya kalau umur 9 tahun, kalau sebelum tu keluar darah, dia boleh solat lagi. Tapi dah hari ni hari jadi dia, darah masih keluar, maka stop solat, tak boleh, ada kira haid dah. In wajadat syurutuhu al-marrah, itu kalau terdapat syarat-syarat haid tu tadi, pada darah tadi tu terdapat syarat-syarat haid. Okey. Jadi kalau kita kira tahun Masihi, bila tarikh hari jadi budak tu ikut kiraan Islam, sebab Allah Ta'ala nak kira berdasarkan kiraan bulan lah, bukan kiraan Qamari ya, kiraan Islam lah, bulan Islam lah. Allah Ta'ala tak ada kira ikut kiraan Masihi. Itu kiraan gaji, bila duit nak dapat, kan. Itu kalau Masihi. Kalau ibadah, dia mesti kira ikut Qamariyah. Jadi susahlah kalau kita tidak mengira peredaran hari itu dengan menggunakan kiraan Qamari ataupun Hijri. Susah kita untuk beribadat. Nanti dalam perkiraan hari hisab nanti tu, Allah Ta'ala nak kira ikut peredaran masa Qamariyah. Contoh macam haid ni kan, tanpa balik, tu semua pakai Qamari, tidak pakai bulan bila nak dapat gaji. Bila nak bayar zakat kan, zakat nak cukupkan haul dia tu, itu kena kira pakai bulan Qamari, bukan bulan nak dapat gaji ya. Masalahnya dia kena tepat. Kalau zakat tu tempoh kiraan haul tu kena tepat. Kalau terlewat, maka lain kira dia tu. Kalau berlaku apa-apa yang tidak diduga, dah masalah. Kalau bayar terawal, kalau zakat lah, tak sah kan, tak sah bayar awal, bayar kemudian, kalau kita silap kira, berdosa. Itulah masalah kalau kiraan guna tahun Masihi. Dia berkait-kait lah, berkait-kait, bukan habis atas dunia je, akhirat. Itulah bentuk penjajahan tanpa disedari. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada had bagi tempoh maksimum
waktu suci. Ai asinu li ai asin umur. Bukan suci, sorry. Tidak ada had bagi tempoh maksimum untuk tempoh umur maksimum untuk haid. Dah umur 30 tahun tak ada haid lagi. Jadi tak ada had. Kalau minimumnya ada, iaitulah 9 tahun. Tapi paling tua orang datang haid tak ada. Tak ada datang langsung semua hidup pun ada. Di jawazi an alla tahida aslan, kerana boleh jadi harus saja kalau perempuan tu langsung tak ada haid. Wa aqallul hamli wa ghalibuhu, tempoh minimum untuk hamil, mengandung, dan tempoh kebiasaan. Wa aqallu zamanil hamli sittatu ashhurin, tempoh paling minimum, paling sedikit untuk mengandung, hamil, ialah 6 bulan. Itu minimum. Walahzatan, 6 bulan dan 2 lahzah. Lahzah tu apa dia? Lahzah tu dua waktu. Lahzatan 2 waktu, iaitulah lahzah lil wati, lahzah waktu masa dia bersetubuh, dan lahzah lil wad'i, waktu dia melahirkan anak. Min imkani ijtima'ihima ba'da aqdi nikah, sebab ada kemungkinan kedua-dua perkara tadi tu boleh berlaku selepas akad nikah. Jadi dikira 6 tahun tu, 6 bulan, sorry, sittatu ashhur, 6 bulan tu termasuklah sekali dengan waktu akad nikah dan waktu dia beranak tu. Jadi lebihlah 6 bulan sikit begitu. Okey. Maknanya sehari 2 hari gitu. Wa aktsaruhu, dan paling banyak, paling maksimum waktu dia hamil ialah zamanun hamil. Zaman dia hamil tu paling maksimum ialah 4 sinin, 4 tahun. Okey. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya 9 ashhur, 9 bulan. Lil istiqra', berdasarkan kepada pengalaman, kama akhbara bi wuqu'ihi asy-Syafi'i, seperti mana diberitakan bahawa berlaku pada Imam Syafi'i mengandung dalam perut ibunya tu 4 tahun. 4 tahun. Wa kadzalika al-Imam Malik, Imam Malik pun sama. Haka anhu aidan annahu qala jaratuna imra'atun Muhammadu bin Ajlan imra'atu sidqin wa zawjuha rajulu sidqin hamilat thalathata abtunin fi 12 sana. Begitu juga dengan Imam Malik. Dan wa hukiya anhu, dan diriwayatkan daripada Imam Malik juga. Imam Malik pun 4 tahun dalam perut mak dia. Dan diriwayatkan juga daripada Imam Malik bahawa Imam Malik kata jaratuna imra'atu jiran kami, imra'atu Muhammadin bin Ajlan, isteri kepada Muhammad bin Ajlan. Jiran kami tu adalah isteri kepada Muhammad bin Ajlan. Dia adalah seorang perempuan yang benar, sidik, tak pernah nipu. Suaminya pun lelaki yang sidik, yang tak pernah nipu. Di mana isteri Muhammad bin Ajlan ni telah hamil 3 kali hamil dalam tempoh 12 tahun. 12 tahun. 3 kali hamil 12 tahun. Dan dia hamil, setiap kali hamil tu 4 tahun. Jadi 3 kali hamil, 4 kali 3, 12 tahun. Waqad ruwiya hadha an ghairil mar'atil madhkura, dan diriwayatkan tentang kisah-kisah hamil 4 tahun tu
banyak lagi lah selain daripada perempuan yang disebut dalam riwayat di atas tadi. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu akan datang al-qawlu fima yahrumu bil haid wa nifas. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.